Allahu 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 Allah. Ya, dan sambungan pada ayat itu disebut apa? Karuniai wurumam agi. Dia kata Tuhan ada rupa dia. Tadi kata tak boleh tengok wajah Tuhan, tapi Tuhan ada rupa dia. Rupa dia apa? Karunai. Tadi kata tak ada, sekarang dia kata ada. Ayat yang sama. Dia kata rupa Tuhan itu apa dia? Bentuk Tuhan tu apa dia? Karunai. Karunai ini apa? Kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita sebut Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahasa Inggeris kita sebut most gracious, most merciful. Ya, kalau bahasa Arab kita sebut apa kita sebut bahasa Arab? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, tengok bahasa yang berbeza. Tapi masyarakat Hindu beribu tahun dulu bila diturunkan ayat ni kepada mereka, ya, mungkin juga melalui perantaran seorang nabi kepada mereka, apa mereka buat? Mereka letak pelita, mereka nyalakan pelita. Dia kata cahaya pelita itulah sebagai nur pada waktu itu. Akal fikiran mereka itulah, waktu pemikiran mereka sejauh itulah mereka pergi boleh berfikir. Mereka terjemahkan ayat itu, dia letak pelita, dia kata cahaya pelita itulah nur. Sebab tu mereka ada perayaan cahaya Deepawali. Kan? Ya? Dan sebab zaman dulu lampu-lampu elektrik ni tak ada, mungkin perayaan cahaya dia pakai lampu-lampu macam ni. Kadang sambungan pada ayat tu disebut yang disebut karunai tadi tu. Ya, apa kaitan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lebih hampir 1400 tahun dulu membetulkan kefahaman tersebut. Ya, dalam Al-Quran Allah sebut apa? Allah kata, Allah mengatakan dirinya sebut apa? Allahu nuru sama wati wal ard. Ya, aku adalah nur jodi kalau ikut bahasa dia, ya, yang meliputi seluruh alam ni. Allah sebut langit dan bumi. Ya, bukan cahaya hak itu saja, malah cahaya Allah meliputi seluruh alam, seluruh langit dan bumi. Allah sebut, subhanallah. Ya, sambungan pada itu. Ya, sebab tu saya kadang-kadang berbincang dengan masyarakat Hindu lah khususnya lah. Ya, mereka kadang-kadang datang bincang dengan saya dengan cara yang baik. Ya, kenapa kamu masuk agama Islam? Saya sebut, kalau saya masuk agama Islam, saya nak sembah Tuhan yang satu. Tuhan yang mana satu? Dia sebut dalam kitab Hindu tu. Tuhan yang mana satu? Kita Hindu kata apa? Natasya Pratima Aste. Weda sebut lebih awal lah, 4000 tahun dulu. Nah, tidak sekali-kali kamu boleh melihat wajah aku dengan mata kamu. Tuhan sebut macam tu. Habis yang saya nampak semua tak apa, yang kita lihat dalam cerita Hindustan semua siapa? Nampak tak nampak Tuhan-Tuhan dia? Nampak kita nampak? Kita nampak Tuhan dia, dia pun nampak Tuhan dia. Dan saya pun nampak Tuhan saya yang lama dulu tu. Saya nampak. Tapi Tuhan kata apa? Tuhan kata kamu tidak boleh melihat wajah aku dengan mata kamu. Saya tanya ustaz Hindu saya, ustaz, Tuhan kata tak nampak, yang nampak ni semua siapa? Kenapa kita nampak Tuhan kita? Dia pun ada jawapan. Dia kata macam ni lah. Kalau ada seorang anak, ayah dia duduk dekat Amerika, tiba-tiba anak kecil tu menangis nak jumpa ayah, apa ibu akan buat? Telefon suami, yang balik kejap boleh tak? Kalau duduk Kuala Berang tak apalah kot, ni duduk kat Amerika. Apa ibu akan buat? Dia ambil gambar ayah dia, dia tunjuk dekat anak, ni ayah kamu, ayah kamu. Anak pun tengok, ayah comel, ayah dekat dia hati. Dia peluk gambar ayah dia pun tidur, lepaskan rindu. Adakah sebenarnya dia tidur dengan ayah dia? Adakah dia tidur dengan ayah dia? Dengan gambar ayah dia? Ayah dia mana? Duduk kat Amerika. Jadi guru saya pun kata macam itulah. Tuhan memang ada. Ya, Tuhan memang ada, kita tak nampak. Jadi wajah-wajah Tuhan ini dibuat untuk kenapa? Supaya kita boleh melihat, supaya kita boleh ingat dan boleh menjiwai Tuhan-Tuhan ni. Itu tujuan dia buat, ya, image-image, ya, dia buat patung untuk Tuhan, gambar untuk Tuhan supaya dia lihat dan dia boleh ingat. Ya, masya-Allah, itu ada sebab-sebab macam tu. Dan yang paling menakutkan saya bila satu masa kemudian masih lagi berguru, bila guru saya bagi tahu, ya, dia satu ayat dalam Weda diterjemahkan. Dia kata apa? Jangan sesekali kamu menyembah asam buti, dia kata. Apa maksud asam buti? Asam buti maksudnya kita buat sesuatu dengan tangan seperti meja ataupun kerusi dan menyembahnya, dan kamu akan dihumbankan ke dalam kegelapan disebut. Apa maksud kegelapan? Neraka. Sebab kitab Hindu pun berbicara tentang syurga dan neraka. Dan disebut jangan kamu sembah sambuti. Tadi asam buti, ya.
Dan jangan kamu sembah sambuti. Apa maksud sambuti? Membuat sesuatu dengan tangan yang berupa seperti manusia atau macam binatang atau macam pokok dan menyembahnya. Kamu akan dihumbankan di bahagian paling bawah dalam kegelapan disebut. Kita Hindu sebut. Dia sebut kepada siapa? Orang Hindu. Ya, orang Hindu. Saya dulu agama Hindu, datang minat kepada saya belajar. Saya ambil peduli, saya ambil inisiatif, saya ambil usaha, saya belajar. Pasal saya nak mendalami agama saya. Kalau boleh saya nak jadi alim, ulama dalam agama hidup. Itu cita-cita dulu. Ya, alhamdulillah sekarang jadi separuh alim ulama pun jadilah kan. Kerana dalam maksud dalam konteks agama Hindu. Walaupun ilmu ni sikit tapi cukup saya bolehlah fikir dah. Pada bila saya terjumpa ayat itu, terdengar ayat itu, saya tanya ustaz saya semula. Tolong ustaz ulang semula 3 kali. Dia ulang dia sebut benda yang sama. Ya. Dan kali ni saya tak tanya soalan. Ya, kenapa kita buat Tuhan kita? Tuhan saya dulu manusia yang buat dulu. Bukan Tuhan datuk daripada langit macam tu berdemu, tak ada. Manusia yang buat. Jadi Tuhan dalam kitab sebut jangan sembah sesuatu yang kamu buat dengan tangan kamu. Saya kalau tanya soalan dekat ustaz saya ini, ustaz Hindu ni, pasti dia ada jawapan. Ya, dan dalam agama Hindu ada satu konsep yang penting. Apa dia disebut Mada, Pida, Guru, Dewa. Apa dia Mada, Pida, Guru, Dewa? Mada maksudnya ibu. Agama Hindu dia ajarkan apa? Beri penghormatan yang pertama kepada ibu, Mada. Kemudian kepada Pida, bapa. Kemudian kepada guru. Guru ni perkataan Sanskrit lah kan. Melayu pinjam. Guru, maksud guru, ustaz, alim ulama. Kemudian yang keempat baru Dewa, Tuhan. Tuhan duduk di tempat yang keempat. Ya, dia Islam ni terbalik sikit. Islam kata pertama kita bagi penghormatan pertama kepada Allah, kepada Rasul, kepada ibu, kepada ayah. Tapi Hindu letak Tuhan di tempat yang paling belakang sekali. Ya, sebab itu dalam agama Hindu kita tak boleh menderhaka kepada ibu, ayah, itu dosa-dosa yang paling besar. Dan lagi kepada guru. Jadi guru ajar boleh bincang, tapi tak boleh kita nak melawan kata-kata guru, tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi saya tak nak gaduh dengan guru saya kata okey, faham. Jalan. Ya. Sampai ke satu peringkat saya sendiri semakin lepas tu tak khusyuk. Kalau kadang-kadang saya mengimamkan sembahyang, wa minaikan nama kita jaman canan putaya nama isbara. Bila sebut benda-benda ni dalam hati, dok kata kau ni siapa Syekh? Tuhan kata tak nampak, kau nampak. Tuhan kata dia seorang, kau ni pula ada adik-beradik, ada suami, ada isteri, dan tak boleh lagi nak fokus. Belajar macam tu, nak buat macam mana? Kalau tak belajar, kan elok kalau tak belajar. Kan langsung tenteran dulu sebelum saya belajar tentang agama Hindu, relax aja, hantam aja, buat apa orang buat. Tapi bila mula belajar datang persoalan, tapi jawapan yang kita dapat tidak meyakinkan kita. Lain kalau guru saya kata dalilnya ada dalam kitab ini, dalil dalam kitab ini, saya terima. Tapi dia asyakkan ni ikut kepala dia saja. Dia bagi jawapan-jawapan yang ikut kepala yang saya tak dapat nak terima pada waktu tu. Ya, akhirnya saya buat keputusan, bincang dengan ibu, saya kata, ibu macam ni lah. Saya nak minta cuti sekejap. Saya tak nak pergi berhala, tapi saya nak pergi cari siapa Tuhan yang Esa, Tuhan yang tak ada wajah rupa ini. Saya nak pergi cari supaya bila saya dah jumpa, saya nak sembah Tuhan itu sampai saya mati. Tuhan mana? Tuhan dalam agama Hindu tu. Bukan pergi cari Tuhan dalam agama lain, tak ada. Langsung tak pernah ada minat nak cari Tuhan selain daripada yang agama Hindu, tak pernah. Dan saya pun langsung tak pernah terlintas kat kepala otak saya, jiwa saya, satu hari nanti kalau saya tak jumpa, saya nak masuk agama lain. Tak pernah, wallahi tak pernah. Ya, saya masuk Islam, saya pun terkejut saya masuk Islam. Macam mana saya boleh masuk Islam? Dan itulah peringkat awal, bibit-bibit awal. Ya, nak kata macam mana saya mendapat hidayah, sebab saya terjumpa dengan kalimah-kalimah tauhid dalam kitab Hindu. Itu pertama. Sebab kedua yang mendekatkan saya kepada agama Islam, satu dakwah yang sampai kepada saya melalui seorang ustaz, seorang ulama. Itu pun bukan dia datang jumpa saya, secara kebetulan ya, saya terdengar ucapan dia dalam televisyen. Ya, satu malam Jumaat, bukan waktu macam ni lah kot, saya balik rumah, duduk bujang di Petaling Jaya, Selangor. Saya sampai rumah, buka TV, ada 3-4 orang tua. Dia duduk pakai kopiah putih, sembang-sembang pasal agama. Saya pun duduk dengar, bukan nak dengar pasal apa, remote rosak, tekan, remote pula rosak. Tak boleh nak tukar. Kata malas sangat nak bangkit daripada kerusi, nak pergi tukar, dengar ajalah apa dia nak mengarut. Gitulah dengar. Waktu saya buka TV itu ada seorang ustaz, tak tahu tajuk apa dia orang bincang, wallahualam saya pun tak tahu. Tapi kata-kata ustaz tu saya masih ingat terngiang-ngiang kata-kata dia. Apa kata dia?
Kalau niat kita baik, amalan kita baik, banyak kita sedekah, banyak buat jariah, banyak buat kebajikan, banyak benda-benda baik kita buat. Tapi kalau kita tak beriman, semua yang kita buat tidak dikira sebagai ibadah, dan Allah tidak akan terima amalan-amalan itu. Memang Allah sebut macam tu dalam Quran pun. Tapi pada waktu tu bila saya dengar dia kata begitu, saya pergi dekat televisyen, saya sebut kat dia, nasib baik kamu dalam TV, saya kata. Ya. Mana boleh cakap macam tu, saya kata. Mentang-mentang kamu lahir Islam, kamu Melayu, kamu kata apa? Semua orang Melayu buat Tuhan terima, mati masuk syurga. Orang Melayu semua. Allah